Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tuan-tuan, hari ini kita berkumpul untuk siri Al-Quran bercerita kisah Nabi Saleh alaihi salam. Yang mana kisah Nabi Saleh ini ada dua siri. Hari ini kita akan buat siri yang pertama, Saleh As-Samud. Kemudian kita akan sambung bahagian kedua, Unta Saleh, pada bahagian kedua nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini kita bincang tentang Saleh As-Samud. Saleh As-Samud. Rujukan kisah Nabi Saleh dalam Al-Quran. Nabi Saleh ni antara 5 rasul yang terawal. Justru itu kisah baginda diulang agak kerap dalam Quran kerana kisah baginda Nabi Saleh dan juga kaum Samud itu sendiri antara kisah yang penting dalam Al-Quran. So, kali pertama kisah Nabi Saleh dalam surah Al-A'raf, kemudian Hud, Al-Hijr dan seterusnya. Kemudian Nabi Saleh dan juga kaum Samud ini, dia berakhir dengan yang nombor 13 tu, surah Asy-Syams. Tuan-tuan tahu surah Asy-Syams, surah ke-91, juzuk yang ke-30. Kaum yang terakhir yang diceritakan dalam Quran, yang dimusnahkan dalam Quran, kalau umat terdahulu dia berakhir dengan surah Asy-Syams ini, iaitu kaum Saleh, kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Mereka antara umat terdahulu yang terakhir yang dimusnahkan keseluruhannya. So dia berakhir dengan surah Asy-Syams. Kisah kaum Samud, Nabi Saleh antara kisah yang terakhir diceritakan dalam Al-Quran yang dimusnahkan seluruh umat tersebut. Kita mulakan kisah Nabi Saleh ini dengan Al-Mu'minun ayat 31-32. Allah sebut, "Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Kemudian kami bangkitkan sesudah mereka itu, merujuk kepada kaum Ad. Selepas kaum Ad, kami Allah Ta'ala bangkitkan sesudah kaum Ad itu generasi-generasi yang lain. Fa'arsalna fihim rasulan minhum. Lalu generasi yang baru ini, Allah hantar rasul untuk generasi yang baru ini. Generasi mana? Kaum Ad. Generasi mana? Kaum Samud yang kita tengah bincang. Rasul yang mana? Wa ila samuda akhahum salihan. Kepada kaum Samud diutuskan saudara mereka Saleh alaihi salam. Maka tahulah kita bahawa Nabi Saleh alaihi salam adalah sebangsa dengan kaum Samud. Kaum Samud terima Nabi sebangsa dengan mereka sendiri dan mereka ni generasi selepas Nabi Hud, selepas kaum Ad. Kalau kita semak balik silsilah Nabi Saleh alaihi salam daripada keturunan Nuh. Nuh dulu ada 4 orang anak, Sam, Ham, Yafis dan Yam. Sam adalah dia bapa kepada bangsa Semantik. Sam bin Nuh adalah bapa kepada bangsa Semantik. Daripada keturunan Sam bin Nuh datanglah Nabi Hud alaihi salam. Kita dah bincang tentang Nabi Hud dan juga kaum Ad. Kemudian datang Nabi Saleh, yang mana Nabi Saleh ini adalah daripada susur jalur kaum Samud juga, kaum Ad juga. Dia mungkin kita tak pasti dengan jelas sama ada Nabi Saleh ini keturunan Hud atau tidak. Tapi yang pastinya Nabi Saleh juga datang daripada jalur keturunan orang-orang pengikut Nabi Hud alaihi salam. Cuma mereka generasi yang kemudian. Bukan generasi yang sama, generasi yang kemudian. Nabi Saleh adalah generasi yang datang kemudian selepas Nabi Hud alaihi salam dan datang daripada jalur kaum Ad Nabi Hud alaihi salam dahulu. Umat yang sama. Walaqad kazzaba ashabul hijr al-mursalin. Sesungguhnya penduduk al-hijr, laqad kazzabat ashabul hijr. Sesungguhnya penduduk al-hijr telah mendustakan al-mursalun, para rasul. Sekarang kita tahu juga bahawa kaum Saleh, kaum Nabi Saleh iaitu kaum Samud ini, mereka tinggal di satu tempat nama dia Al-Hijr. Al-Hijr itu di mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok peta semenanjung tanah Arab hari ini, Al-Hijr adalah somewhere di Tabuk, hari ini di Tabuk. Bukan di Tabuk, maaf. Satu tempat berhampiran dengan Tabuk dan juga satu tempat berhampiran dengan sempadan Jordan, Petra, sempadan Jordan.
sempadan Saudi dengan Jordan, ada tempat kawasan nama Petra. Kawasan tu adalah peninggalan Al-Hijr, dan juga satu kawasan yang berhampiran dengan Tabuk hari ini dikenali sebagai Madain Saleh. Juga adalah kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang dulu dikenali sebagai Al-Hijr, tempat legar kawasan lepak kaum Nabi Saleh alaihi salam. Al-Hijr ni tuan-tuan, ini adalah Al-Hijr hari ini ya. Ini adalah kota Al-Hijr hari ini, peninggalan kota Al-Hijr hari ini. Ia satu lembah berbatu. By the way tuan-tuan, perkataan Al-Hijr terjemah literal dalam bahasa Melayu adalah perbatuan. Sebab tempat mereka tinggal tu adalah lembah-lembah berbatu. Bukit-bukit berbatu, dan mereka tinggal di lembah-lembah dan bukit-bukit berbatu tersebut. So, kota Al-Hijr, perkataan Al-Hijr itu sendiri diterjemah literal bermaksud perbatuan, tempat-tempat berbatu. Baik tuan-tuan, sekadar yang kita dah tahu sekarang, apa yang kita dah tahu sekarang? Latar kaum Samud, umat Nabi Saleh, pertama, kaum Samud adalah generasi pengganti, khalifah. Pengganti, Arabnya sebut khalifah. Kaum Samud adalah khalifah, generasi pengganti selepas kaum Ad. Apa lagi kita tahu? Nabi Saleh adalah berbangsa Samud. Itu kita tahu dah. Kaum Samud terima Rasul daripada satu orang yang sama bangsa dengan mereka, Nabi Saleh alaihi salam. Apa lagi kita tahu? Kaum Samud ini digelar Ad Tsani. Kaum Samud digelar sebagai Ad Tsani, iaitu kaum Ad yang kedua. Dulu masa kelas yang lepas kita bincang tentang Ad al-Ula, Ad yang terawal, which is kaum Nabi Hud alaihi salam. Ada orang tanya saya dalam kelas yang lepas, ada tak yang selamat? Ada tak peninggalan-peninggalan mereka? Maka saya bagi tahu kata ada Ad al-Ula, maka ada Ad al-Tsani, Ad yang kedua. Dan kaum Samud yang kita sedang bincang ni adalah Ad al-Tsani, Ad yang kedua. Baik? Antara sebab mereka digelar Ad yang kedua adalah mereka adalah daripada keturunan orang-orang yang survive daripada generasi kaum Ad yang sebelum. Dan mereka ini dijadikan pengganti, pewaris kepada segala ketamadunan kaum Ad. Kaum Samud adalah pewaris kepada segala ketamadunan kehebatan kaum Ad yang awal. Maka mereka digelar sebagai Ad al-Ula, Ad yang kedua, Ad yang kedua. Dan sekadar yang kita dah tahu sekarang, kaum Samud tinggal di kota Al-Hijr. Kota Al-Hijr. Yang mana kota Al-Hijr ni? Okey. Yang mana kota Al-Hijr ni adalah hari ini di sekitar wilayah Tabuk. Hari ini di sekitar wilayah Petra di sempadan Jordan. Mereka di sekitar wilayah Tabuk Arab Saudi ataupun di sekitar sempadan wilayah Petra sempadan dengan Jordan. Arab Saudi dan Jordan. Baik. Tuan-tuan, bila sebut tentang kaum Ad, ingat kaum Samud adalah Ad al-Tsani, Ad yang kedua. Jadi bila sebut tentang kaum Ad, maka tuan-tuan, kaum Ad tak lari daripada mereka ini, ciri utama mereka ni gergasi, badan besar. Badan sasa yang telah kita bincang pada 2 kelas yang lepas. Jadi, kaum Samud ini, oleh kerana mereka ni mewarisi kaum Ad, mereka bukan sekadar mewarisi ketamadunan, mereka tu sendiri adalah anak cucu kepada kaum Ad 3-4 generasi kemudian. Justru itu, mereka dalam badan mereka ada genetik Ad. Which is mereka juga pada zaman mereka itu, mereka masih consider sebagai sedikit gergasi lah. Walaupun mereka tak segergasi kaum Ad yang awal, tapi Ad al-Ula, Ad al-Tsani, Ad yang kedua, which is kaum Samud ni, mereka juga masih ada lagi saki-baki genetik sadar mereka tu. Genetik badan besar mereka tersebut. Di mana kisah kaum Samud bermula dan di mana kisah Nabi Saleh bermula? Ia bermula pada mesej Saleh alaihi salam. Qala, Saleh berkata, ya qaum u'budullah, wahai kaum, abdikan diri kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tak ada sembahan melainkan hanya Allah sahaja. Ayat tu tuan-tuan, abdikan diri kepada Allah, kalian tak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Ayat tu adalah ayat copy paste. Copy paste bermaksud itulah ayat yang Hud sebut dulu, itu jugalah ayat yang Nuh sebut dulu. So, kita dah study Nabi Nuh sebut macam ni, kemudian kita study Nabi Hud pun sebut macam ni.
Dan sekarang datang Nabi Saleh, tema utama mana-mana Rasul, dakwah utama dan dakwah pertama mereka adalah ini. Abdikan diri kepada Allah, kalian tak ada sembahan melainkan hanya Allah sahaja. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'tamarakum fiha. Allah yang merencana penciptaan kalian. Kalian adalah ayat ni adalah kaum Samud. Allah yang merencana penciptaan kalian. Ramai orang-orang sebelum mati dalam banjir Hud, kalian antara yang diselamatkan sebab moyang kalian beriman. Ramai yang musnah dalam angin yang menggegarkan Al-Ahqaf kaum sebelum, kaum Nabi Hud, kalian antara yang diselamatkan sebab nenek moyang kalian selamat. Nenek moyang kalian buat keputusan yang betul. Maka Allah kata, huwa ansha'akum bilal ard. Kalian semua ni, kaum Ad, kaum Samud, kalian Allah yang merencana penciptaan kalian. Allah yang susun bagaimana kalian boleh tercipta dan akhirnya ada kekal sampai hari itu. Hari yang dibincangkan ni. Huwa ansha'akum minal ard. Allah yang merencana penciptaan kalian daripada bumi. Wasta'amarakum fiha. Dan Allah juga yang memakmurkan kalian di bumi ni. Which is, bahasa Arab guna perkataan makmur. Hari ni bahasa Melayu pun kita dah import perkataan makmur tu dalam bahasa kita sendiri kan. Kita sebut hidup dia makmur, hidup dia segala benda ada. Kaum Samud ini Allah sebut, kalian ini Allah yang memakmurkan kalian di tempat ini, di tempat berbatu ini. Kalaulah kalian tengok 2-3 generasi lepas, kota kalian iaitu kota Al-Ahqaf 5-6 generasi lepas, tempat nenek moyang kalian duduk dulu, telah pun Allah musnahkan. Tapi kalian Allah pilih untuk selamatkan. Allah beri tempat baru iaitu tempat Al-Hijr ni. Dan kalian telah Allah makmurkan hidup kalian di tempat baru ini. Wazkuru iz ja'ala lakum khulafa' min ba'di 'ad. Allah pesan kepada orang-orang ni, ingatlah. Nabi Hud pesan kepada orang-orang ni, Allah ingatkan orang-orang ni melalui lidah Hud. Wazkuru melalui lidah Saleh. Saya ni masalah bila tertukar Nabi ni. Wazkuru iz ja'ala lakum khulafa' min ba'di 'ad. Ingatlah ketika Allah jadikan kalian para pengganti selepas kaum 'Ad. See? Nabi Saleh ingatkan orang-orang ni, ingatlah Allah yang lantik kalian sebagai khulafa', khalifah. Khalifah seorang, khulafa' tu ramai. Allah yang lantik kalian sebagai para pengganti, khalifah min ba'di 'ad, selepas era kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah yang menempatkan kalian di bumi ini. Bumi ini tu merujuk kepada kota Al-Hijr. Kalian yang diselamatkan lalu dibawa membina tamadun yang baru di kota ini, kota Al-Hijr ini. Wa bawwa'akum fil ardi, Allah yang menempatkan kalian di kota yang baru ini, di bumi yang baru ini. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Yang mana di bumi yang baru ini Allah tempatkan kalian, lalu apa yang kalian boleh buat, which is Allah benarkan, tattakhizuna min suhuliha qusura. Kalian dapat mendirikan kusur. Kusur ni tuan-tuan secara mudahnya istana. Mahligai hebat, istana hebat. Kalian di tanah-tanah lapang kawasan baru ini, kota Al-Hijr ini, di tanah-tanah lapang dia, kalian berjaya bina kusura, istana. So tuan-tuan membaca ayat tu, kita faham bahawa nenek moyang mereka dulu, kaum Ad, ada kemahiran untuk membina. Sekarang Allah kata, kalian, bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kaum Ad dulu mereka mahir untuk bina mercu tanda, mereka mahir untuk adakan banyak harta-harta tanah dengan harapan hidup kekal. Ingat itu jenayah 2 generasi lepas. 2 generasi pula. Jenayah nenek moyang mereka kaum Ad. Sekarang Allah bagi tahu dekat cucu cicit mereka ni, which is kaum Hud, kaum Saleh ini, kaum Samud ini. Allah kata kalian di tempat baru ni, kalian Allah beri kelebihan boleh bina istana di tanah rata. Maksudnya mereka ini somehow mewarisi ketamadunan kaum Ad yang lalu, iaitu mahir dalam pembinaan. Kalian boleh bina istana. Tuan-tuan, bila sebut istana, kita faham kata orang-orang kaum Samud ni bukan geng-geng duduk kat Prima. Bukan.
Mereka bukan geng-geng duduk kat PPR. Mereka geng yang ada harta boleh duduk dekat istana. Dan mereka boleh bina istana sendiri. Custom made istana mereka. Wa tanhituna al-jibal buyuta. Dan kalian boleh pahat gunung ganang untuk jadi rumah. So tuan-tuan, dua benda Allah highlight dua-dua kelebihan ini dalam bab pembinaan. Tanah rata kalian boleh buat istana, gunung kalian boleh pahat buat rumah, buat buyut, buat kediaman. Tuan-tuan, gambar yang tuan-tuan sudah tengok sekarang, ini adalah saki baki kota Al-Hijr yang masih tersisa. Yang mana hari ini nama tempat tu Madain Saleh. Tuan-tuan, gambar ni bukan saya cilok kat internet. Gambar ni saya ambil direct daripada website UNESCO. United Nation Heritage ni. Tuan-tuan, sebab kota Al-Hijr ni hari ni dikenali sebagai Madain Saleh. Madain Saleh ataupun kota Al-Hijr ni memang digazetkan sebagai bandar warisan dunia. Bandar warisan dunia. Digazetkan demikian oleh United Nation, PBB. Justru itu memang tempat ni diperlihara. Dan hari ni kalau tuan pergi ke tempat tu, antara uniknya adalah kerana mereka boleh pahat gunung batu jadi rumah. Kadang tuan-tuan kenal hari ni, ada orang kaya boleh pahat batu jadi rumah? Tak ada. Donald Trump pun tak ada pahat batu jadi rumah. Teknologi itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada hari ni. Tapi tuan-tuan, dalam sejarah, kaum Samud, mereka pernah mengadakan tarah batu, tarah bukit jadi rumah. Ini antara nikmat Allah lagi. Tak cukup dengan tu, ini antara yang lain. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pintu dia besar lah sebenarnya. Kalau kita letak orang tu 2 ataupun 3 kali ganda orang baru boleh masuk, baru sama tinggi pintu tu lah. Point dia, mereka masih gergasi, tapi mereka tak segergasi generasi yang lebih awal. Tapi yang pentingnya mereka masih gergasi. Dan tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan masuk ke bahagian dalam kota-kota ni, sebahagiannya runtuh. Tapi yang pentingnya, kita bukan nak bincang pasal runtuh, nak bincang macam mana mereka mampu untuk pahat buat rumah dalam gunung. Hari ni tuan-tuan, kita pahat gunung ataupun tarah gunung buat rumah atas gunung. Mereka bukan atas gunung, mereka buat rumah dalam gunung. Dalam gunung. So tuan-tuan, sekadar yang kita tahu sekarang apa? Tuan, ini sekadar yang kita tahu sekarang. Pemberian Allah yang Allah beri kepada kaum Samud. Yang disebutkan tadi, yang Nabi Saleh ingatkan. Pertama, Allah telah pertempatkan mereka di satu tanah dan satu lokasi yang kita panggil strategi. Sebab Allah take kredit terhadap usaha Allah meletakkan mereka di tempat tersebut. Itu satu. Yang kedua, Allah sebut bahawa mereka adalah generasi pengganti kepada kaum Ad, yang mana mereka ganti itu, mereka warisi segala legasi kehebatan kaum Ad. Itu adalah kelebihan pemberian Allah kepada kaum Samud. Dan Allah kata, lebih lagi pada kaum Ad, orang-orang Ad al-Ula ni, Ad pengganti ini, mereka ada kemahiran untuk bina istana-istana di tanah lapang. Bukan setakat boleh bina, bukan setakat mahir bina, mampu bina. Mahir bina satu hal, mampu bina hal yang kedua. Tuan-tuan, buruh-buruh kasar ni, mereka mahir bina rumah. Mereka mahir untuk bina rumah daripada kosong, bina rumah sebiji, mereka mahir. Tapi kadang-kadang mereka mahir tapi tak mampu, duit tak ada. Kaum Samud, mahir pun mahir, mampu pun mampu. Dan kemudian, mereka juga berkemahiran dan mampu untuk pahat gunung jadi kediaman. Ini antara pemberian Allah kepada kaum Samud. Maka sekarang tuan-tuan, sepanjang kita dengar tadi, Nabi Hud alaihissalam, sepanjang kita dengar tadi, Nabi Hud lagi, Nabi Saleh. Sepanjang kita dengar tadi, Nabi Saleh alaihissalam, dia mengingatkan audien dakwah dia, sembah satu Tuhan. Sebab Tuhan itu dah bagi korang banyak benda. Apa yang Nabi Saleh pesan tadi? Sembah satu Tuhan, Allah
Sebab Tuhan tu dah bagi korang banyak benda. Dia letak korang kat sini, korang ni pengganti kaum Ad, korang boleh bina istana, korang boleh ambil gunung sebagai rumah, bla 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 bla. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedar, Nabi Saleh tak tegur isu lain pun. Kecuali satu isu, iaitu sembah satu Tuhan, tak ada sembahan melainkan dia. Akhirnya tuan-tuan, berdasarkan kita baca tadi, kita patah balik kepada mereka sembah satu Tuhan. Maka tuan-tuan, apa jenayah kaum Saleh? Kalau kita semak the whole Quran, apa salah kaum Saleh? Cuma satu je yang Nabi mereka pesan. Jom sembah satu Tuhan balik. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak balik hadis, tuan-tuan akan dapati bahawa kaum Saleh, kaum Samud ini, seperti mana mereka warisi legasi kehebatan kaum Ad, mereka juga warisi legasi maksiat kaum Ad. Mereka kembali membina rumah-rumah mereka di gunung-gunung itu, istana-istana itu, hanya sekadar bermegah-megah, dan nanti tu tak akan lihat bagaimana mereka berbangga dengan segala infrastruktur mereka itu. Mereka anggap mereka boleh hidup kekal di dalam istana-istana mereka dan juga rumah-rumah mereka tu. Nanti tu tak akan lihat ayat bagaimana mereka kata, moyang kita dulu mati dengan angin. Moyang kita dulu mati dengan gempa. Moyang kita dulu mati dengan macam-macam. Kita tak kena kot. Sebab apa? Kita duduk dalam gunung. Tuhan boleh hantar apa dalam gunung? Tuan-tuan, mereka bangga sebab mereka boleh ada kind of defense dan juga protection yang power tersebut. So tuan-tuan, isu kaum Saleh ini adalah mereka sebenarnya ulang balik semua jenayah kaum Ad. Tapi pasal apa Allah tak ulang balik semua jenayah tu? Sebab tuan-tuan, masa kita study kaum Ad dulu, Allah telah membuat kesimpulan kaum Ad. Allah kata, wahai kaum Ad, ini senarai zalah engkau. Jadi apa korang kena buat? Abdikan diri hanya kepada Allah. Masa kita bincang kaum Ad dulu tuan-tuan, kita dapat satu kesimpulan, iaitu orang berani buat maksiat kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10 ni. Sebab apa? Sebab mereka kurang abdikan diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kaum Saleh ini, Allah tak mau ulang baliklah senarai yang panjang itu, sebab senarainya sama. Allah nak pergi terus kepada core masalah korang, iaitu semua masalah ini muncul semula sebab korang mula mengabdikan diri kepada selain Allah. Selain Allah tu apa? Berhala ke? Tuan-tuan, selain Allah tu apa dah tak penting lah. Asalkan apabila muncul semula syirik, sama ada mereka mensyirikkan Allah dengan berhala ke, dengan pokok ke, dengan Tuhan palsu ke, dengan apa pun, dah tak penting dah benda lain tu. Sebab yang pentingnya apabila ada sembahan kedua, maka akhirnya semua maksiat yang lama akan muncul semula. Sembahan ni tuan-tuan, ilah sembahan, dia tak terhad kepada berhala saja. Sebahagian mereka sembah diri sendiri. Sebab mereka take pride of diri sendiri, kibir. Mereka bangga, sombong terhadap diri sendiri. Mereka sembah ataupun mereka syirikkan Allah dengan diri mereka sendiri. Mereka syirikkan Allah dengan pemimpin mereka, dengan pembesar mereka. Mereka syirikkan Allah, of course, dengan berhala. Tuan-tuan, dengan harta kadang-kadang. Tuan-tuan, syirik ini dia tak terhad kepada kita sembah patung. Syirik ini ada banyak ruang, ada banyak cabang. Maka kaum Saleh ini, meskipun Allah tak sebut mereka sembah berhala, tapi Allah kata masalah korang ni adalah apabila kalian tak mengabdikan diri betul-betul hanya kepada satu Tuhan. Kalian mungkin claim kalian mengabdikan diri kepada satu Tuhan, tapi sebenarnya kalian tak abdikan diri kepada satu Tuhan. Sebab itu Rasul datang, Rasul nak pesan supaya jom patah balik betul-betul abdikan diri kepada satu Tuhan. Jangan buat salah sama macam moyang kita Ad buat dulu. Fazkuru ala Allah. Maka ingatlah pemberian-pemberian Allah itu. Nikmat-nikmat Allah bagi tu. Tadi senarai banyak nikmat Allah kan? Maka ingatlah kalian terhadap pemberian-pemberian, nikmat-nikmat yang Allah bagi tu. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Jangan kalian semarakkan lagi, sebarkan lagi, luaskan lagi kerosakan atas muka bumi ni. Apa rosak dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan buat syirik, syirik itu satu bentuk kerosakan atas muka bumi. Kalau kalian kumpul harta tak guna, bermegah-megah dengan harta macam kaum Ad dan kaum Samud, kalian sedang buat rosak atas muka bumi. Maka Allah kata, ingat nikmat Allah banyak, jangan kalian guna semua nikmat tu untuk semarakkan lagi,
rosak atas muka bumi. Fastaghfiruhu, mohonlah keampunan daripada Allah. Summa tubu ilaih, taubatlah kalian kepada Allah. Inna rabbi qarib mujib, Tuhan aku ni sangat dekat, Tuhan aku sangat mujib, sangat perkenankan doa. Tuan-tuan, ayat tu, mohon ampunlah, taubatlah, itulah ayat yang Nabi Hud cakap dekat kaum Ad. Nabi Hud cakap dekat kaum Ad, taubat, mohon ampunlah, taubatlah, sewaktu mereka kena kemarau. Nabi Hud dulu, kaum Ad dulu. Sewaktu mereka kena kemarau dulu, Allah kata, Nabi Hud kata, ampun, minta ampun, taubat, hujan akan turun. Sekarang konsep yang sama dengan kaum Samud. Korang telah ulang benda sama macam kaum sebelum, generasi moyang kita yang sebelum, maka tindakan yang korang kena buat untuk padam semula murka Allah itu samalah. Mohon ampun, taubat, Tuhan aku sangat dekat, Tuhan aku sangat memperkenankan permohonan kalian. Korang minta ampun, Tuhan aku makbulkan permohonan minta ampun tu. Kalian taubat, Tuhan aku maha ampun, Tuhan aku maha dekat. Don't worry. So please kaum Samud, please kaumku sekalian, patah balik kepada Allah, berhenti ulang benda salah moyang kita dulu. Mesej soleh simple je. Mesej soleh direct to the point. Bahkan mesej soleh adalah copy paste. Mesej Hud terdahulu dan mesej Nuh yang terdahulu. Wallahu alam. Apa respon, apa jawab balas kaum soleh, kaum Samud terhadap jawapan Nabi mereka, seruan Nabi mereka? Ini apa jawapan mereka? Mereka cakap, qalu, mereka menjawab, ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Saleh, ini apa engkau cakap? Saleh, engkau tahu tak, engkau sebelum hari ini, sebelum engkau mengaku jadi Rasul, sebelum engkau cakap semua benda yang engkau cakap tadi, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sebelum hari ini, engkau adalah marjuwan. Engkau adalah permata kami. Engkau adalah orang harapan kami. Tapi tak sangka soleh hari ini apa engkau cakap? Sebelum hari ini, engkau antara orang yang kami sayang sangat. Tapi ini apa engkau cakap? Kau kata kami syirik. Soleh, sebelum ni engkau orang harapan kami. Hari ini engkau cakap kami ingkar Allah. Wow, Soleh. Ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, sebelum hari ini engkau adalah orang harapan kami. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una? Saleh, sekarang kau nak cegah kami dari mengabdikan diri kepada benda-benda yang nenek moyang kami abdikan diri dulu? Si tuan-tuan. Maka lebih jelas lagi sekarang bahawa benarlah mereka mula ulang semula apa pengabdian yang nenek moyang mereka kaum Saleh dulu, kaum Samud dulu, kaum Ad dulu sembah. Sekarang kita jelas lagi bahawa kaum Saleh, kaum Samud ini, mereka ulang semula benda yang nenek moyang mereka merujuk kepada kaum Ad buat dulu. Sekarang Saleh, kau nak cegah kami mengabdikan diri kepada apa yang nenek moyang kami abdikan diri dulu, nenek moyang kami buat dulu, kau nak cegah kami buat benda tu. Wa inna la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Saleh, engkau permata kami, engkau orang harapan kami, tapi engkau cakap sesuatu yang mencegah kami daripada buat benda nenek moyang kami buat. Inna la fi syakkin. Kami sebenarnya syakkin, kami syak, kami ragu-ragu. Mimma tad'una ilaihi, kepada benda yang kau seru kami ni. Murid. Dalam masa yang sama juga kami runsing. Tuan-tuan, dua benda. Kami ragu-ragu terhadap benda yang kau cakap tu betul tak betul. Tapi dalam masa yang sama kami runsing terhadap benda yang kau cakap tu. Kami ragu-ragu pun betul, kami runsing pun betul. Kami ragu-ragu maksudnya nak percaya dengan tak percaya sama banyak. Engkau cakap kami syirik, Tuhan akan marah semula macam nenek moyang buat dulu. Kami ragu-ragu bahawa Tuhan marah. Kami ragu-ragu bahawa engkau ni Rasul. Kami ragu-ragu. Tapi engkau dia orang harapan. Kami kenal kau. Kami rungsing. Mengapa kau jadi macam ni? Nak kata salah pun kau orang harapan kami. Nak kata betul pun bunyi kau ni pelik sangat. Tuan-tuan, mereka ragu-ragu dan mereka rungsing serentak.
Mereka ragu-ragu bahawa Saleh itu Nabi, Rasul. Tapi mereka rungsing. Takkanlah orang hebat macam Saleh ni tiba-tiba jadi macam ni. Mesti ada something. So tuan-tuan, senang cerita kata mereka dilema dalam diri mereka sama ada nak terima dakwah Saleh ataupun tidak. Tuan-tuan, jom kita compare dengan Nabi Muhammad. Sahab. Kawan-kawan di Facebook, kawan-kawan di Zoom tolong jawab. Sahab. Nabi Muhammad ni orang harapan Mekah, ya ke tidak? Jawab Sahab. Ya. 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 Seperti mana Nabi Muhammad adalah orang harapan Quraisy di Mekah. Sekarang Nabi Saleh orang harapan kaum Samud. Dan ketika satu hari Nabi Muhammad datang dan beritahu dia Rasul dan bla bla bla, sama macam apa yang Nabi Saleh buat, maka sama konsep orang Quraisy dulu, Muhammad, kami ragu-ragu, kami syak dengan apa yang kau buat ni. Tapi murid, kami juga runsing dengan apa yang kau buat ni sebab kau Muhammad kot. Engkau ni Muhammad. Kalau orang lain cakap benda yang kau cakap ni, kami tak ambil kisah pun, tak ambil pot pun. Tapi bila yang cakap benda tu Muhammad, kami rasa macam, Muhammad kot. Kami runsing. Konsepnya sama dengan Nabi Saleh. Kalau orang lain claim apa yang kau claim ni, kami tak belak pun. Orang lain. Tapi bila Saleh yang cakap, wow, kami runsing. Kau buat kami tak tidur malam. Sebab kami runsing memikirkan Muhammad, kami runsing memikirkan Saleh. Sebab Saleh dan Muhammad ni orang harapan kaum masing-masing. Innana la fi syakkin mimma tad'una ilaih murid. Kami ni ragu-ragu terhadap benda yang kau seru kami tu. Kami juga runsing terhadap benda yang kau seru kami tu. So apa Saleh punya reply? Saleh kata, qala, Saleh jawab, ya qaum, wahai kaum sekalian, ara'aitum in kuntu ala bayyinah min rabbi. Kalaulah apa pandangan kalian kalau keadaan aku ni ada satu bukti jelas dari Tuhan aku. Which is tuan-tuan dalam kes Nabi Saleh dan Nabi Muhammad, mereka ada bukti jelas dari Tuhan sebab mereka jumpa Jibril. Mereka jumpa malaikat, mereka terima wahyu. Maka aku nak tanya kalian sekejap. Pada pendapat kalian, kalau kalian dalam keadaan macam aku ni, yang mana kalian dapat bukti jelas dari Tuhan. Wa atani minhu rahmah. Dan aku pula dapat bukti jelas tu bersama kasih sayang Allah. Sebab aku jadi Rasul. Nabi Muhammad pun sama jadi Rasul. So pada pandangan kalian, kalau korang duduk tempat aku, korang nampak Jibril depan mata, korang lihat Jibril datang dan bercakap dengan kami beri wahyu, kalaulah korang dapat keterangan bukti jelas macam aku, dapat kasih sayang daripada Tuhan macam aku, faman yang suruni minallah in asaitu, agak-agak koranglah pada pandangan kalian, ada siapa-siapakah yang boleh bantu aku dari Allah kalau aku derhaka dengan Allah? Tuan-tuan yang dekat Zoom tolong jawab. Kalau tuan-tuan duduk tempat Nabi Saleh atau Nabi Muhammad, kalian, tuan-tuan yang menjumpa dengan Jibril depan mata dan Jibril suruh buat A, tuan-tuan beritahu dekat umat tuan-tuan A, umat tuan-tuan tak suka. Agak-agak tuan-tuan nak ikut umat ke ikut apa yang Jibril sampaikan? Tuan-tuan Zoom jawab tak? Ikut Jibril. Ikut Jibril. Senang jawapan tu kan. Tapi tuan-tuan, pasal pun nak ikut Jibril, umat semua tak percaya. Korang rasa korang boleh selamatkan aku daripada Allah, daripada Jibril? Kalau korang duduk tempat aku, nampak jelas macam tu? Korang tak boleh. Fama tazidunani ghairu takhsir. Maka kalian tak menambah sesuatu pun untuk aku, melainkan kalian hanya menambah rugi sahaja kalau aku ikut cakap kalian. Aku kalau taat kalian, tunduk kepada desakan kaum aku, tinggalkan wahyu dan juga whatsoever yang aku terima dari Tuhan aku ni, fama tazidunani, kalian tak menambah-nambah apa untuk aku, ghairu takhsir, melainkan kalian hanya menambah rugi sahaja kalau aku ikut kalian, kalau aku tunduk kepada kalian. Wahai kaum, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku sampaikan benda yang aku sampaikan ni, aku tak minta ganjaran. Aku tak mengharapkan ganjaran daripada kalian. Kalian setuju atau tak setuju dengan benda yang aku sampaikan, kalian tak perlu bayar pun. Setuju pun kalian tak perlu bayar, tak setuju pun kalian tak perlu bayar.
Kalian setuju pun kalian macam ni lah dari segi harta. Kalian tak setuju pun begitulah harta kalian. Korang tak perlu bagi kat aku pun harta tu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Terhadap mesej aku ni, seruan aku ni, aku tak minta ganjaran daripada kalian pun. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ganjaran aku 100% serah dekat Allah Ta'ala. Tanggungjawab Allah Ta'ala. Allah susun macam mana ganjaran aku. Atudrakuna fima hahuna aminin. Adakah kalian sangka kalian akan dibiarkan dalam keadaan bersenang-senang macam sekarang dekat sini? So tuan-tuan, dekat sini jelas kat kita bahawa kaum Saleh, kaum Samud ini, mereka sekarang sewaktu Saleh sedang berdakwah, mereka dalam keadaan lepak-lepak senang-senang. Mereka boleh minum kopi dalam istana mereka. Mereka boleh lepak-lepak main pakau dekat dalam rumah dalam bukit mereka tu. Mereka enjoy. Mereka khalifah. Mereka antara orang utama. Mereka enjoy bully orang dan segala macam. Maka Nabi Saleh tanya, ni yang korang lawan aku sekarang, korang tolak aku sekarang, korang rasa lepas tolak aku, lepas tolak arahan Jibril, lepas tolak wahyu yang disampaikan melalui Jibril berbagai ni, atudrakuna fima hahuna aminin. Korang rasa tindakan korang lawan demikian, korang rasa Tuhan akan biar korang aman, sentosa macam biasa kan? Isu asal tadi mereka rungsing. Mereka ragu-ragu dan runsing untuk iktiraf Saleh sebagai Rasul. Sekarang mereka mula buat argumen baru. Abasharan minna wahidan nattabi'uh. Apakah dia tu Nabi Saleh, adakah dia ni, which is Saleh, yang wahidan, seorang dia sahaja, dan dia pula basharan, lelaki biasa, dan lelaki biasa seorang. Nattabi'uh, kita nak kena ikut dia. Tuan-tuan, ini satu lagi isu manusia. Ramai manusia, termasuk zaman Quraisy dulu, zaman Nabi Muhammad, bahkan termasuk zaman Nabi Saleh ini. Mereka cakap, takkanlah kita nak ikut Saleh yang mana dia cuma satu orang. Takkan kita nak ikut Saleh padahal dia cuma satu orang. Takkan kita nak ikut dia. Kita majoriti lah. Tuan-tuan, mereka ukur kebenaran berdasarkan majoriti. Ramai. Mereka anggap lagi ramai ikut, berarti lagi betul. Saleh seorang. Takkan kita nak ikut dia seorang. So tuan-tuan boleh bayang tak Nabi Saleh buat dakwah berapa ramai? Nabi Saleh, ingat mereka semua ni adalah generasi selepas Nabi Hud. Mereka ni moyang mereka buat keputusan yang betul sebab ikut Nabi Hud. Anak cucu yang ikut Nabi Saleh berapa? Nabi Saleh seorang. Umat Saleh tak ada siapa ikut lagi pun pada waktu ni. Tak ada siapa pun yang ikut Nabi Saleh pada waktu ini. Nabi Muhammad, dia bermula pun dengan seorang. Maka pada peringkat awal Nabi Saleh dan juga pada peringkat awal Nabi Muhammad, mereka dakwah seorang-seorang. Maka mereka tahu Rasul ini bukan orang lekeh, orang harapan kita. Nabi Muhammad orang harapan, Nabi Saleh orang harapan dan mereka jadi Rasul. Oleh sebab mereka ni dulu sebelum jadi Rasul, mereka ni orang harapan, mereka ni public figure. Sekarang bila mereka jadi Rasul, mereka keluarkan statement-statement kerasulan dari lidah mereka. Benda tu tak boleh dipandang lekeh dan tak boleh dipandang enteng. Sebab tukang cakap tu Saleh, orang harapan, public figure. Perkataan yang keluar dari lidah dia ada nilai apabila orang lain dengar. Sama dengan Nabi Muhammad, dia tu public figure, orang harapan. Benda yang dia cakap, walaupun sekarang dia seorang, tapi dia tu public figure. Nanti akan jadi 2, nanti akan jadi 3. Maka sekarang para pembesar yang lain ni, orang-orang yang lain ini akan bincang sesama sendiri, takkan kita nak ikut dia Saleh satu orang padahal dia lelaki biasa dan dia baru seorang, takkan kita nak kena ikut. Tuan, kalaulah dia lelaki biasa dan seorang, pasti pada kalut sangat. Depa kalut sangat sebab orang ni Saleh, orang harapan. Bukan mamat kampung tepi jalan, jadi orang harapan, orang penting. Konsep yang sama dengan Nabi Muhammad, orang harapan. Kalau yang bercakap tu orang tepi jalan peminta sedekah, orang tak pandang pun. Maka sekarang, mereka buat meeting, mereka bincang, mereka cakap, Abasharam minnan wahidan nattabi'uh.
Takkanlah satu orang lelaki macam ni dia seorang-seorang kita nak kena ikut dia. Innan idza la fi dalal wa su'ur. Kalaulah kita ikut dia, kalaulah kita yang majoriti ikut dia yang seorang-seorang tu, inna idzan la fi dalal wa su'ur. Kalau betul kita ikut, kita ni ikut kesesatan dan gila. Tuan-tuan, bagi mereka majoriti ikut minoriti adalah sesat dan gila. Bagi mereka majoriti ikut minoriti adalah sesat dan gila. Islam tak ajar macam tu. Islam ajar kebenaran adalah benar meskipun kita seorang. Kebenaran adalah kebenaran meskipun kita minoriti. Dan Islam ajar kita, kalau orang yang ramai terbukti salah, orang yang ramai perlu sami'na wa ata'na, dengar dan tunduk terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, meskipun golongan Allah dan Rasul itu adalah minoriti. Maka sekarang mereka brainwash orang ramai, maka brainwash sesama mereka, dia ni seorang, kita ni ramai, dia laki biasa, takkan kita nak ikut dia. Sedangkan kalau kita ikut dia, kita betul-betul tersesat dan kita betul-betul dalam kegilaan. Lau sya'a rabbuna, kalau Tuhan kita nak, la'anzalal malaikah, mesti Tuhan kita buat turun malaikat. Tuan-tuan, sekali lagi mereka ulang sebiji alasan yang sama kaum Ad. Dulu kaum Ad pertikai Nabi Hud, Hud tu lelaki biasa. Kalau Tuhan nak hantar Rasul, Tuhan hantar malaikat. Cicit mereka kaum Samud pun copy paste ayat sama. Soleh tu lelaki biasa. Kalau Tuhan nak hantar Rasul, Tuhan akan hantar malaikat. Ini menunjukkan bahawa Soleh tak boleh ikut. Sebab Soleh kata dia Rasul. Kalau Tuhan nak hantar Rasul, Tuhan mesti hantar malaikat. Tuan-tuan, isu hantar Rasul, hantar malaikat ni, saya dah bincang dalam kelas Hud lepas. Tapi saya nak ulang satu poin sahaja dengan harapan mungkin ada orang baru lagi. Kalau dekat Kota Kemaman ada Terengganu, ada kangaroo, akak boleh pergi check tak? Boleh pergi boleh. Boleh. Pasal apa boleh? Sebab akak kenal kangaroo tu macam mana. Meskipun dekat Malaysia tak ada kangaroo. Meskipun dekat Malaysia tak ada kangaroo, meskipun seumur hidup akak tak pernah tengok kangaroo, tapi bila saya bagi tahu kata dekat Kemaman tu ada, dekat Kota Kemaman ada kangaroo, akak boleh bagi tahu, oh ni kangaroo, akak pergi tengok. Oh lah, betul lah ada kangaroo. Tapi kalau saya bagi tahu kata dekat Kemaman tu ada malaikat, akak boleh pergi check? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab tak nampak. Tak, malaikat tu keluar sebiji depan mata. Kalau nampak bolehlah pergi check. Akak jawapannya akak tak boleh check sebab akak tak pernah tahu malaikat tu macam mana. Kangaroo akak boleh pergi check. Lah kangaroo lah, betul lah. Sebab akak tahu kangaroo macam mana. Malaikat, kalau malaikat datang depan mata akak tak kenal tu pun malaikat. Sebab akak tak ada pengalaman dengan malaikat. Sekarang orang-orang ni punya argument adalah kalau Tuhan nak hantar, mesti Tuhan hantar malaikat. Sedangkan orang-orang tu, kalau betul malaikat datang depan mata mereka, bukan mereka kenal pun. Mereka tak boleh cam malaikat tu macam mana. Tu satu poin besar. Maka argument mereka tu sebenarnya argument yang tak boleh pakai. Satu. Bahkan kalau kita semak apa Quran sebut tentang isu malaikat ni, Nabi Muhammad juga, Quraisy argue benda yang sama. Muhammad, engkau orang, patut Tuhan hantar malaikat. Engkau orang, kau makan, kau minum, kau pergi pasar. Lekeh lah kalau Rasul Allah macam tu. Patut Tuhan hantar malaikat. Sebab malaikat tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu pergi pasar. Itu argument Quraisy. Tuan-tuan, Allah jawab, kalau malaikat datang, korang tak kenal pun. Dan kalau malaikat datang, nescaya malaikat akan datang dalam rupa seorang manusia. Dan korang akan tolak malaikat berupa manusia tu sama macam korang tolak Muhammad. Sama macam korang tolak Soleh. Akak beli kat kedai yang sama, barang yang sama. Cuma tukang hantar dia syarikat berbeza. Ada kadang-kadang dia hantar guna pos laju, kadang-kadang dia hantar guna JNT, DHL. Barang sama tak kak? Barang sama lah. Barang sama. Jadi Allah kata, mesej Allah adalah sembah satu Tuhan, jangan sembah banyak Tuhan. Allah hantar guna malaikat ke, Allah hantar guna Muhammad ke, Allah hantar dengan Soleh ke, hantar guna siapa tak penting, mesej
Mesej sama, barang ending dia sama. Jadi tuan-tuan, mereka buat alasan kononnya Muhammad orang, soleh orang, bukan malaikat. Patutnya malaikat yang mai. Itulah kita kata itu cuma alasan. Dia seolah-olah orang cakap patutnya syarikat ni guna JNT, pasal apa guna DHL? Vaksin tu patutnya JNT hantar. DHL hantar aku tak mau cucuk lah. Sebab DHL hantar aku tak mau cucuk. Tuan-tuan, ada ke orang nak main alasan macam tu? Hang tak mau cucuk vaksin, sebut tak mau cucuk lah. Tak payahlah buat alasan sebab tukang hantar dia DHL. Tuan-tuan, tukang hantar tak penting. Yang penting mesej. Sekarang Allah hantar mesej itu melalui seorang manusia bernama Soleh, bernama Muhammad. Maka Allah kata, alasan tersebut tak terpakai. Alasan itu cuma alasan. Maka alasan mereka kali ini, lau sya'a rabbuna, kalau Tuhan nak hantar, la anzalal malaikah, confirm Tuhan akan hantar waktuan malaikat. Fa inna bima ursultum bihi kafirun. Sesungguhnya kami ingkar apa yang kamu Soleh bawa kepada kami itu. Tuan-tuan, tadi awal mereka kata mereka rungsing, ragu, tak boleh terima Soleh dengan apa yang Soleh cakap tu. Sebab Soleh minta kami tinggal sembahan nenek moyang. Berat nak terima. Sekarang mereka bagi alasan kenapa berat nak terima. Tadi mereka cakap berat nak terima sebab itu sembahan nenek moyang. Langkah tradisi. Sekarang mereka bagi alasan baru, sebab engkau bukan malaikat. Itu alasan baru. Dan kita tahu alasan hanya alasan. Kemudian, tengok alasan ketiga. Setiap alasan ini tak konsisten, tuan-tuan. Alasan ketiga mereka kata, A'ulqiyal zikru alaihi min bainina. Satu lagi, apakah dia soleh? Apakah soleh yang terpilih untuk dilemparkan peringatan itu di kalangan kita yang ramai-ramai ni? Bal huwa kazabun ashir. Bahkan soleh itu pendusta angkuh. So tuan-tuan, tengok sini. Nabi Soleh orang harapan. Tuan-tuan beritahu saya, kawan-kawan di Zoom, tolong jawab Ustaz. Dalam dunia ni, contoh kota Al-Hajj tu, orang harapan seorang tu juga. Tak ramai. Dekat Malaysia ni, orang harapan seorang juga. Tak, ramai. Ramai. Dalam parti politik, tuan-tuan, tokoh seorang juga. Tak, ramai. Dekat Malaysia, tokoh seorang. Tak, ramai. Ramai. Dalam ramai-ramai tokoh tu, termasuklah Soleh, maka tokoh-tokoh lain kata, kalau Tuhan nak hantar Rasul, patut Tuhan hantar malaikat. Ataupun at least lah kalau Tuhan nak hantar manusia, pasti pas Soleh. Aku pun tokoh juga. Engkau pun tokoh juga. Engkau pun orang harapan juga. Pasal pas Soleh. Awak tak hantar aku. Awak Tuhan tak hantar aku. Awak Tuhan tak hantar kau. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, bal huwa kazabun ashir. Kesimpulannya, Soleh ni kazab, pendusta. Kita orang harapan, dia orang harapan, dia jadi Rasul, aku tak. Pendusta, dia tipu waktu dia Rasul. Ashir, dia tu pendusta yang cuba nak angkuh, cuba nak diri dia lebih daripada kita. Tuan-tuan, kesimpulannya, kalaulah engkau yang Allah lantik jadi Rasul, mereka terima ke tak terima? Kemungkinan mereka terima. Kemungkinannya mereka terima. Isu mereka adalah, mereka selain daripada kerana beratnya mesej tu, benda kedua yang mereka tak boleh terima adalah sebab awak soleh. Dia ada isu jealous kat situ. Ada isu iri hati kat situ. Orang-orang ni, satu mesej berat. Kemudian mereka buat alasan kau bukan malaikat, so kami tak boleh ikut. Kemudian alasan ketiga, kalau orang patutnya kami lah, pasal bengkau. So tuan-tuan, akhirnya mereka boleh je terima Rasul Tuhan seorang manusia dengan syarat bukan soleh. Dengan syarat kami. Mereka sebenarnya okey sahaja menerima konsep Rasul Tuhan mesti manusia. Mereka okey je terima konsep tu. Cuma mereka tak suka orang tu soleh. Mereka nak orang tu aku. Zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal kata, Abu Jahal pun not bad. Aku pun not bad untuk jadi Rasul. Engkau Lahab, Abu Lahab. Engkau pun not bad untuk jadi Rasul. Pasal apa Muhammad pun jadi Rasul? Tuan-tuan, mereka ada persaingan demikian. Maka mereka kata, kazabun ashir. Soleh tu pendusta. Soleh tu ashir. Satu orang yang angkuh, cuba nak buat bagi diri dia tinggi. Respon Soleh. Soleh kata,
Ala tattaqun, wahai umat sekalian, korang tak mau takwa lagi ke? Inilakum rasul amin. Aku ni seorang rasul yang al-amin. Seorang rasul yang amanah diutuskan kepada kalian. Betul. Itu orang harapan, sana orang harapan, itu pun orang harapan. Aku pun orang harapan. Korang pun tahu. Beza antara ramai-ramai orang harapan tu, aku al-amin. Tuan-tuan pun tahu Nabi Muhammad digelar al-amin. Isu al-amin ini bukan Nabi Muhammad seorang. Nabi Hud dulu pun al-amin. Kita dah bincang ayat tu. Dan sekarang Nabi Saleh kata, wahai umat sekalian, sesungguhnya aku Rasul yang al-amin untuk kalian. Aku Rasul yang sangat amanah untuk kalian. Fattaqullah wa ati'uni. Takwalah kepada Allah, ta'ala kepada aku. Aku bukan setakat orang harapan, aku juga al-amin, orang yang amanah. Mamat tu orang harapan, tapi dia tu dapat kat dia, tak amanah. Ini amanah. Maka Allah kata, Soleh kata, tak mau takwa lagi ke? Allah dah hantar satu orang Rasul yang al-amin, which is aku lah. Aku seorang Rasul yang sangat bertanggungjawab, sangat beramanah, diutuskan kepada kalian. Fattaqullah wa ati'uni. Takwalah kepada Allah Ta'ala. Tak payah buat alasan lagi lah. Wala tuti'u amral musrifin. Jangan kalian taat kepada perintah para pelampau itu. Allazi yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Yang mana para pelampau itu, mereka buat rosak atas muka bumi, mereka bukan islah, mereka bukan buat pembaharuan, buat pembaikan kepada muka bumi ni. Sekarang, tuan-tuan, perkataan itu penting. Satu, jangan taat orang musrif, orang pelampau, orang melampau. Yang kedua, orang melampau tu buat rosak, mereka tak islah, mereka tak buat pembaharuan, pembaikan. Tuan-tuan, nombor satu. Nabi Saleh kata, jangan taat kepada para pelampau. Tuan-tuan tolong bagi tahu saya, Ustaz. Siapa dia para pelampau dalam kes hari ni? Siapa dia para pelampau? Ketua-ketua apa politik dan ketua-ketua para agama. pembesar. Terima kasih. Para pembesar. Yang duduk jawab Nabi Hud tadi, Nabi Saleh tadi, siapa dia? Allah tak perkenalkan siapa dia. Berdasarkan kita baca kat sini, tak perkenalkan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak dalam Quran, contoh surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah cerita tentang Nabi Saleh, Nabi Nuh, lepas tu Nabi Saleh, lepas tu Nabi Nuh, lepas tu Nabi Hud, lepas tu Nabi Saleh. Allah dah perkenalkan dah bahawa audien yang duk lawan semua ketiga-tiga rasul tu adalah para pembesar. Walaupun ayat tu kita tak boleh quote dekat sini sebab ayat tu dicakap tentang Nuh dan juga Hud. Tapi tuan-tuan, Allah telah bercerita ketiga-tiga rasul tu serentak dalam surah Al-Mu'minun. Maka kita faham bahawa yang duk menjawab Nabi Saleh ni adalah para pembesar. Yang duk kata, kau bukan malaikat. Engkau orang harapan tapi kami pun orang harapan juga. Engkau orang harapan tapi pasal apa kami tak dapat, engkau dapat. Tuan-tuan, siapa kami tak dapat tu? Para pembesar. Maka sekarang yang duk hasut orang bawah supaya tak ikut Saleh adalah para pembesar. Dan Allah panggil para pembesar ni apa? Musrif. Orang melampau. Orang melampau. Mentang-mentang kau pembesar, kau ada kuasa, kau ada pengaruh, kau melampau. Maka Nabi Saleh pesan dekat pengikut orang bawahan, jangan kalian taat kepada para pelampau. Kerana itulah orang macam Bilal wujud. Orang macam Bilal, dia lihat Nabi Muhammad selaku orang harapan, selaku tokoh. Dia lihat tuan dia, Umayyah pun orang harapan. Umayyah pun tokoh. Dia tengok Abu Lahab pun orang harapan, pun tokoh juga. Abu Lahab pun orang harapan, tokoh juga. Tapi tokoh-tokoh yang lain, pada sudut pandang mata Bilal, melampau. Muhammad Al-Amin, Muhammad tak melampau. Dalam kes Nabi Saleh pesan dekat orang ramai, jangan taat kepada perintah para pelampau tersebut. Para pelampau yang mana? Allazi yufsidu fil ardi wa la yuslihun. Para pelampau yang buat rosak atas muka bumi ni, para pelampau tu tak islah, tak buat pembaharuan, pembaikan. Tuan-tuan, selalunya, tuan-tuan beritahu saya, kenapa kita ubah benda? Kenapa kita ubah, kita edit satu benda? Selalunya kita edit satu benda kerana kita anggap kaedah dulu dah outdated. Kita edit, kita buat islah, kita buat pembaharuan, kita buat penambah baik
penambahbaikan. Tuan-tuan, penambahbaikan pembaharuan ni bagus. Dulu tuan-tuan guna TV kembung, sekarang tuan-tuan guna TV flat. Penambahbaikan. Okey. Dulu tuan-tuan guna typewriter, lepas tu guna komputer. Penambahbaikan. Fine, no problem. Tapi tuan-tuan, dalam agama, dalam beragama, dalam mengenal Tuhan, dia tak ada istilah penambahbaikan daripada agama lama. Agama mesti ikut agama yang paling kuno. Televisyen, tuan-tuan tak mau pakai televisyen kuno. Tuan-tuan nak pakai televisyen baru. Tapi agama, jangan ikut agama baru. Kena ikut agama yang paling lama, paling kuno, paling tradisional. Dan tuan-tuan, agama paling tradisional itu Islam lah. Agama yang paling lama itu Islam lah. Islam, agama tak boleh berubah. Tak boleh diislahkan agama. Agama tak boleh diperbaharukan. Dulu sembah satu Tuhan, sekarang kita islahkan sembah 4 Tuhan. Mana boleh? Maka Allah, Nabi Saleh pesan dekat pengikut dia, pesan dekat rakyat dia, pesan dekat kaum dia, jangan taat para pembesar tu, pembesar-pembesar melampau tu jangan taat. Sebab pembesar tu hanya buat rosak atas muka bumi, mereka tak menambah baik, mereka tak buat apa-apa kebaikan langsung pun. Dan sambung. Qalu, mereka jawab balik Nabi Saleh alaihi salam, innama anta minal musahhirin. Saleh, ambuh mulut, engkau ni orang yang terkena sihir. Engkau ni kami rasa ini bukan Saleh yang kami kenal. Sepanjang kami kenal Saleh, ini bukan Saleh yang kami kenal. Maka kami faham bahawa Saleh, engkau cakap benda yang kau cakap ni sebab engkau kena sihir. Ini mesti ada someone yang menyihir engkau, lalu engkau nampak seperti khianat kami. Dulu engkau geng kami. Dulu engkau satu grup dengan kami. Dan sekarang nampak macam kau semenjak mengaku jadi rasul ni, kau lain sikit. Engkau salah seorang yang terkena sihir ni. Ma anta illa basyarun misluna. Saleh, engkau tu satu orang lelaki biasa macam kami juga. Fa'ti bi ayatin in kuntu minas sadiqin. Macam inilah Saleh. Engkau kata engkau rasul. Bagi kami tak, engkau lelaki biasa. Engkau kata engkau rasul. Pada sudut pandang mata kami, engkau ni satu orang yang terkena sihir. Semua perkataan-perkataan engkau, lalu ada 2-3 orang pengikut yang pengikut engkau tu, engkau orang yang terkena sihir, lalu pengikut-pengikut engkau pun kena sihir yang sama. Sihir apa kami tak tahu, tapi adalah siapa-siapa sihirkan engkau tu. Tentang dalam kes Nabi Muhammad. Mereka larang Nabi Muhammad terus bercakap kerana bagi mereka perkataan Muhammad tu sihir. Muhammad bercakap sikit, anak aku dengar, anak aku masuk Islam. Perkataan Muhammad tu sihir. Dalam konteks Nabi Saleh pun sama juga. Mereka cakap, Saleh, perkataan engkau sihir. Engkau tu terkena sihir. Maka mana-mana pengikut engkau yang ikut engkau sekarang, ini kes-kes kena sihir juga lah ni. Ma anta illa basyarun misluna. Engkau tak lain satu orang lelaki biasa macam kami juga. Sekarang kami minta bukti bahawa engkau lelaki luar biasa. Lelaki luar biasa tu merujuk kepada lelaki yang terima wahyu. Kalau betul engkau the chosen one, lelaki terima wahyu. Kalau betul engkau lelaki yang lain sikit pada kami, fa'ti bi ayah. Engkau bawa keterangan untuk kami. Keterangan ayah dalam ayat tu merujuk kepada mukjizat. Kalau betul engkau satu orang rasul, kalau betul engkau lain sikit daripada kami, bawa mukjizat. Bawa mai ayat, bawa mukjizat mai. In kunta minas sadiqin. Itu pun kalau betul engkau salah seorang daripada orang-orang yang benar. So Saleh, kalau kami cabar, engkau bawa mukjizat. Maka tuan-tuan, saya rasa siapa-siapa yang ikut siri Al-Quran bercerita Nabi-Nabi sebelum, cabar bawa mukjizat, benda kecil ke benda besar tuan-tuan? Kawan-kawan Zoom tu jawab tak? Kecil ke besar? Besar. Cabar bawa mukjizat, ingat, kalian bukan sedang cabar batang tubuh Saleh. Kalian sedang cabar yang hantar Saleh, iaitu Allah. Kalian bukan sedang cabar Saleh, kalian sedang cabar yang hantar Nabi Saleh. Justru itu, Nabi Saleh telah pun berhujah secara lisan. Dan mereka telah pun dengar. Dan sekarang mereka rasa macam, tak sukalah dengar hujah lisan ni. Satu. Yang kedua, Saleh tak usah cakap banyak. Engkau bawa bukti je. Engkau bawa sahaja mukjizat tersebut. Engkau bawa semua mukjizat tersebut. Tuan-tuan, bila mereka minta nak bawa mukjizat tersebut, jelaslah kita bahawa mereka dah tak berminat nak berhujah ilmiah. Awal tadi sampailah ayat sekarang, mereka masih berhujah ilmiah.
Mereka jawab, Soleh jawab balik. Mereka jawab, Soleh jawab balik. Mereka tanya, Soleh jawab balik. Bila hujah ilmiah mereka dah tak suka dengar, mereka mula pergi dekat step seterusnya, which is step yang sama moyang mereka buat salah dulu, cabar untuk turunkan mukjizat. Soleh, kau tak boleh cakap banyak, kau tunjuk mukjizat, kami percaya. Kami settle. Tuan-tuan, tunjuk meminta, mencabar tunjuk mukjizat adalah satu benda besar. Dan kaum Nabi Saleh, kaum Samud ini telah pun buat salah yang sama dengan cabar untuk minta mukjizat. Jawapan standard apabila orang minta untuk tunjuk mukjizat adalah, urusan itu surah dekat Allah, aku cuma menyampaikan, kalau korang nak tunggu mukjizat, korang tunggu. Nabi Saleh jawab benda yang sama. Nabi Saleh jawab benda yang sama. Tapi tuan-tuan, setelah hari ni cabar, esok cabar, minggu depan cabar, Nabi Saleh terganggu dakwah dia apabila setiap kali dia nak dakwah je, orang duk ungkit pasal mukjizat. Asal nak dakwah je, lagi orang ungkit pasal mukjizat lagi. Maka tuan-tuan, kita masuk bab baru, iaitu mukjizat pun dipamerkan. Mukjizat dipamerkan. Qala lahum Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata kepada mereka. Rasulullah dalam ayat ni merujuk kepada Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh pun berkata kepada mereka, naqatallah wa suqiyaha. Ini unta Allah dan ingat isu minuman dia. Tuan-tuan, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian sebentar tadi. Alhamdulillah, perkongsian tadi adalah insentif percuma hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Jadi, sekiranya tuan-puan ingin turut sama menyumbang, maka sumbangan tuan-puan boleh disalurkan melalui akaun bank yang tertera. Terima kasih. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahu Akbar, 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 Allah.